wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma ij'al fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan warzuqna lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita pada malam ini dipertemukan, dan saya pun sempat sampai, alhamdulillah. Jam tuan-tuan, tadi rakaman Cinta Ilmu 4 episod. Waktu nak balik pula daripada KL nak pergi sini dengan jam mulai tadi. Jadi barulah dapat sekejap. Alhamdulillah, terima kasih, syukur pada Allah dapat kita sampai dan dapatlah kita melaksanakan, tuan-tuan lah, melaksanakan berjemaah. Saya dapat ujung-ujung tadi ni, balik sambung di rumah pula nanti. Syukur kepada Allah, kita diizinkan Allah untuk sama-sama menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan pada tahun ini. Dan malam ini insya-Allah saya akan kongsikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu tajuk berkaitan tentang puasa dan kesabaran. Puasa dan kesabaran. Hadirin hadirat, jiran-jiran yang disayangi sekalian, puasa dan sabar itu berpisah tiada. Kerana puasa ataupun mana-mana ibadah takkan dapat dilaksanakan dengan jayanya tanpa kesabaran. Sebab itu puasa ini khususnya adalah antara modul ibadah yang sangat menekankan tentang soal sabar ataupun tahan, sabar, tahan, sabar, macam tu lebih kurang. Sebab dalam banyak-banyak ibadah, puasa ni adalah ibadah yang tak perlu berbuat apa-apa, cuma tahannya. Daripada subuh sampai ke maghrib, tak perlu ambil wudu, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu hentak sejadah, tahan dah. Daripada subuh sampai ke maghrib. Ada nak kena rukuk dalam puasa? Tak ada, semayang lah. Dia puasa, dia tak payah berbuat apa-apa kecuali tahan. Tahan itulah sabar. Jadi puasa dia mengajar kita tentang sabar. Sebab itu tengok dari sudut maksud puasa, as-shaum itu maknanya al-imsak. Al-imsak maknanya menahan. Dan dunia pada hari ini pun dah menunjukkan kepada kita, mana-mana orang yang tak mampu bersabar, kalaupun dia ni seorang dihormati, kalaupun dia ni seorang yang sangat hebat, kalaupun dia berpendidikan tinggi, kalaupun dia seorang yang ada pangkat macam-macam, tak ada sabar, hilang nilai dia, walaupun dia duduk di nilai 3. Orang yang ada sabar ni, dia dapat menyelamatkan banyak benda. Tuan-tuan tengok berapa banyak orang, walaupun cerdik, walaupun pangkat tinggi, tak ada sabar, tengok apa jadi. Anak orang mati, apa jadi pada orang lain, apa jadi pada rakyat, apa jadi pada orang sekeliling, tak sabar punya pasal. Sebab itu puasa dah tiap-tiap tahun, tapi iktibar akan sabar di sebalik puasa tu yang tak dapat lagi. Baik itu malam ini saya kira mungkin isu ini eloklah diketengahkan untuk dijadikan muhasabah kita bersama, terutama yang bercakap ni lah. Iaitu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar seorang manusia ini sekurang-kurangnya, atau sabarnya seorang beriman itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis kesabaran seorang yang beriman. Yang pertama sekali adalah iaitu sabar dengan dugaan dan cabaran duniawi. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Ta'ala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kamu dengan beberapa bentuk ujian. Antaranya apa? Ujian ketakutan, ujian apa lagi? Ujian kehilangan harta benda, kekurangan makanan, buah-buahan dan nyawa, dan macam-macam lagi. Takut pun ujian juga sebenarnya. Takut tu pun bencana sebenarnya. Masa Covid itu berapa ramai orang takut.
Duduk sebelah member bersin, takut. Kawan yang nak bersin tu tak bergamung. Esok bersin. Takut nanti dituduh membawa wabak. Dia rasa bersalah, tak bersalah pun, tapi itulah takut. Dan berapa ramai orang tak berani nak pegang tombol pintu, nak tekan button lift gara-gara kerana fikir ini semua kuman, ni mesti ada kuman. Orang mana-mana yang bekas COVID mesti dia calik lidah dia letak di situ. Punyalah takut. Dunia ni memang macam-macam bentuk ketakutan. Takut kehilangan, takut tak sempat sampai surau malam ni pun takut juga. Atau yang paling ramai sekali kecuali orang Bukit Mahkota, takut bini. Itu paling banyak. Itu yang dikesan lah setakat ni paling banyak sekali. Walaupun apa ni serban besar tak kepala, janggut pun panjang, tapi bini dia takut. Bukan takut lah, hormat maknanya hormat dalam arti kata yang lain lah. Saya kata tadi kan, kecuali orang Bukit Mahkota. Sebab itu tuan marah pula orang daerah lain. Tuan-tuan semua, sebab itu ya, memang tak dinafikan sabar seorang beriman. Pertama, sabar dengan cubaan dunia. Tapi ayuh kita lihat macam mana orang-orang beriman, orang soleh terdahulu, dia berhadapan dengan musibah yang kalau kena pada batang hidung kita, kita sendiri pun belum tentu boleh hadap dia dengan redong. Saya ambil contoh, ada seorang tabi'in ini, iaitu Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini kisahnya dicatatkan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana saya ingat tuan-tuan nama ini pun agak familiar. Urwah bin Zubair ni anak kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Isterinya Asma binti Abu Bakar. Jadi orang-orang soleh ni, mak bapak pun soleh, anak pun soleh. Namanya Urwah. Urwah ini dia ada anak berapa orang? Ada setengah kata anak dia 5 orang. Tapi salah seorang daripada anak dia nama Hisham. Dia bawa anak dia yang nama Hisham ni, Urwah ni, dia bawa anak dia yang nama Hisham pergi ke Damsyik, Syria, Damaskus, Syria. Untuk tujuan ada lawatan dengan pemerintah lah masa itu, nak mengadap khalifah. Cuma khalifah pada masa itu Walid bin Abdul Malik kan, masa dia nak pergi mengadap, on the way daripada Madinah nak pergi Syria, Urwah dia rasa kaki dia macam sengal-sengal. Kaki dia macam sengal-sengal, ada rasa macam bukan semut-semut lagi dah pun, macam ada tak kena ni kaki dia ni. Tak apalah, digagahkan juga perjalanan tu sampailah ke Syria. Tapi tengah duk menghadap khalifah, duk urut lutut, mungkin lah kot urut macam tuan-tuan sekarang lah. Tuan kan 8 kalau 20 tahun lah. Jadi duk urut je, duk urut lutut je lah. Jadi tuan khalifah pun tanya, apa masalah tuan syekh ni, ulama kan, tuan syekh apa masalah duk urut. Dia kata kaki rasa macam tak apa nak ada, tak kena rasa. Khalifah titahkan dia punya tabib, doktor dia untuk cek, diagnose, dia tengok je apa masalah syekh kita ni. Orang datang jauh ni, tetamu kehormat ni, cek punya cek, siasat punya siasat, diagnose punya diagnose. Tabib atau doktor tu kata Urwah ini telah pun dijangkiti kuman. Kaki dia tu yang kalau dibiarkan memang boleh membawa maut. Cadangan tabib tu kata, Tuan Khalifah, cadang saya, kaki Tuan Syekh ini kena dipotong. Itu je lah. Itu je jalan dia. Kalau nak selamat, itu lah. Kalau tak, dia akan meninggal. Dia akan melarat naik batas dan meninggal. Jadi kaki dia kena dipotong sebelah. Zaman itu tak ada bius, tapi ada cara lain. Dia macam kebah jugalah. Kata Urwah gini, aku kalau korang potong hidup-hidup macam ni memang sakit lah. Bagi peluang pada aku untuk semayang. Ketika aku solat nanti korang potong lah. Hebat tuan-tuan. Tengah-tengah semayang tu dipotong lah kaki dia. Punyalah khusyuk lah. Kita nyamuk gigit sikit dah, tak khusyuk dah. Atau member sebelah mau baca kuat sikit pun kita semayang dong. Jadi seorang surau ni. Contoh, ini potong kaki hidup tengah semayang. Dan akhirnya memang kaki dah dipotong, dan dia pun tengok-tengok dah potong dah. Punyalah khusyuk, asyik dengan solat dan ibadah tu. Tak lama lepas kaki dia dipotong sebelah, anak dia yang nama Hisham yang turut bersama dengan dia tu aksiden meninggal dunia. Masa itu tak ada kereta tapi kuda. Wallahu ta'ala alam apa jadi, tapi jatuh dan meninggal dunia.
di tempat kejadian. Tuan-tuan, orang kata bagaikan jatuh di timpa tangga, kaki dia dipotong, anak dia yang turut sama dengan dia tu meninggal dunia. Dalam keadaan itu, ini kita nak tengok apa sikap orang beriman bila berhadapan dengan musibah. Ini bukan cerita pergi bazar, parking tak jumpa. Ini cerita, itu pun mengamuk, parking payah, susah duduk sini, duduk hutan senang. Apa benda relax kan? Kau nak hidup tenang, duduk kampung lagi senang. Duduk di bandar memang itulah cabaran dia. Dia tadah tangan, dia boleh berdoa. Ini orang beriman, orang soleh, dia hebat semua. Dia berdoa dalam syair dia kata, wa'lam anni lam tusibni musibatun minad dahri illa qad asabat fatan qabli. Dia kata, ya Allah, aku sangat ketahui bahawa musibah yang menimpa aku ini tidak lain tidak bukan melainkan apa yang aku kena ni, orang sebelum aku dah pernah kena dan lebih teruk daripada aku. Ya, kalau tuan-tuan rajin baca sirah pun memang ada nabi-nabi yang digergaji sampai mati. Ada nabi-nabi yang ditanam hidup-hidup oleh kaum dia sendiri, yang dah lah kurang ajar, tak dengar ceramah, bunuh pula tu penceramah tu. Nabi tu lah penceramah pula, Nabi tu. Ya Allah. Jadi dia kata setakat kaki kena potong tak ada benda lah. Orang soleh sebelum aku lebih teruk, lebih dahsyat kena pada aku. Dan tak habis cakap itu, dia kata, ya Allah, Engkau kurniakan kepadaku 4 batang tulang pada aku, 2 tangan 2 kaki. Engkau ambil 1, ada lagi 3. Bukan kau ambil 3 tinggal 1, kau ambil 1, ada lagi 3 apa? Dan kau kurniakan aku anak 5, kau ambil 1, ada 4 lagi. Bukan kau ambil 4 tinggal 1. Hujungnya dia boleh memanjatkan syukur pada Allah, Engkau masih lagi memberikan aku kehidupan. Ini orang soleh bila berhadapan dengan musibah ujian, lalu di mulut dia kesyukuran, bukan mengeluh, menyesal, menyalahkan. Kau lah punya pasal. Aku dah cakap dah jangan beli sotong, kau tengok bengkak kaki gaul kau, aku tak boleh terawih. Salah kau orang pula. Lepas tu dia pula cimanih masalah ke apa, dia marah ke orang surau. Ni lah buat teh tarik sedap sangat. Kamu tengok, yang kau minum bercawan-cawan tak apa pula. Tak boleh. Dia tak apalah, ni saja share kan. Saya cerita lebih, saya pun kena juga ini payah. Jadi kita cerita satu je lah. Kan? Dia ceramah domestik ni kena jaga sikit, international tak apa. Dia maknanya kita dalam hidup ni nak ambil iktibar lah macam mana orang soleh. Tuan-tuan kalau perasan, orang soleh dulu hidup bukannya sihat sangat. Maksud saya bukan sihat tu macam mana, hidup tu tak pernah sunyi dengan ujian. Ulama-ulama kan, nabi-nabi bertelah lah. Ulama-ulama dulu kalau tak kena di penjara, dibuang daerah, dibuang negeri, diusir, dibenci, dianggap pemberontak. Ulama di mana ada jalan hidupnya dibentangkan kapet merah dah. Hidupnya penuh ujian. Paling-paling ujian pun penyakit lah. Imam Syafi'i sebagai contoh. Imam Syafi'i kan dia ada sakit buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Dia punya tahap buasir dia dalam Hilyatul Awliya sebut, dia tak boleh duduk lama. Dia duduk lama berdarah. Darah tu mengalir. Tahu lah orang siapa pernah kena buasir, sakit, seksa. Tapi dalam buasir pun dia telah berjaya mengarang 174 buah kitab. Itu setara buasir. Yang tak buasir ni karang apa? WhatsApp pun copy paste pun. Punya pemalas forward lah. Kita tengok forward too many times sampai dia tulis banyak kali. Pemalas betul. Yang kata karang kitab pun tak bawa. La ilaha illallah. Tapi tak apalah, mintalah syurga tu tak salah. Mana minta pun. Tapi janganlah kan, saya insyaAllah kan, kita jauh sangat. Ulama-ulama dulu memang hidup dia. Lepas tu orang soleh berpesan, engkau kalau nak hidupkan hati selain daripada menghadiri pengkebumian orang meninggal, engkau bacalah banyak-banyak sikit kisah-kisah orang soleh. Hatimu kan hidup, sebab engkau akan rasa jarak antara engkau dengan dia orang begitu jauh, maka timbullah keinsafan. Itu yang pertama. Maknanya sabar dengan dugaan dan cabaran dunia. Itu orang beriman. Yang kedua, dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan orang beriman punya kesabaran yang kedua adalah sabar dalam melakukan ketaatan, khususnya dalam beribadah. Memang kita orang beriman ni insya-Allah hidup kita sabar dengan ibadah.
Tuan-tuan ingat, ibadah yang kita dapat buat selama ini pun, kalau tanpa sabar, memang tak buat. Memang tak buat lah tuan-tuan. Bukan saya sebut, Nabi sebut, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Syurga itu pagarnya segala yang dibenci, neraka itu pagarnya semua yang disukai nafsu. Memang pun nak jalan ke syurga, Nabi sebut, nak ke syurga jalan payah. Kena bangun awal pagi, sabar, subuh, orang kutuk kena sabar, Ramadan pun banyak geram, tak puasan, tahan. Orang mengata kita, orang fitnah kita. Jadi, kan nak ke syurga tu jalan ni memang Nabi sebut, jalan memang payah. Memang payah semua. Maka sebab itu, nak boleh untuk melaksanakan ibadah ini, modalnya adalah kesabaran. Atau tuan-tuan yang duduk depan saya ni pun, kalau tak kena sabar, tadi lagi balik lah. Ini sebab sabar lah duduk kan. Ni jiran kita ni tak dengar kecil hati pula dia kan. Kita duduk je lah. Kan nanti dia tak nak ceramah, susah pula ke depan orang panggil ceramah, tak nak nanti lah. Tak apa, kita boleh online je kan. Dia memang kena sabar. Hatta kita tuan-tuan, bila kita ibadah ni, lepas itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. Apa kata Allah dalam surah Maryam? Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Sembahlah Allah dengan tekun sabar dalam beribadat kepada Allah. Surah Maryam ayat 65. Allah sebut, engkau bila nak ibadat padaku, engkau kena sabar. Memang kena sabar. Kita puasa dia pun memang sabar. Lagi-lagi pula dia bangun sahur, lagi 5 minit nak subuh. 5 minit lagi nak azan subuh, baru dia celik, baru dia sedar. Aduh, apa aku nak telan ni? Ataupun dia celik-celik, dia sedar, tak tekan nasi daripada malam tadi. Duk jadi beras sampai ke pagi. Aduh, macam mana tuan-tuan? Jadi kita akan nampaklah monyok sepanjang hari. Dia ada tanda-tanda orang kalau tak sahur pagi tu, dia jalan macam lipas kena spray. Tu tanda tu. Slow tu. Tu tanda orang tak sahur tu. Kan? Dari sini okey, ceria, nampak cerah, rumah semua okey lah, kan? Jadi sebab itu orang beriman ni dalam beribadah, dia memang kena sabar semua. Memang kena sabar. Tambah kita pula kalau pergi umrah, memang lagi lah nak kena sabar pergi umrah tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah. Yang polis Arab ni pun kadang Masjidil Haram lah, Masjid Nabawi, Syarah Hilim, Masjidil Haram ni, dia punya peraturan berubah-ubah. Haji, kejap sini. Tadi Zuhur dia boleh jalan sini, Asar suruh jalan lain pula. Sabar. Jangan gaduh, kerja dia. Kan banyak kena sabar tu. Tu yang kadang tu bila tak tahan sabar, lalas sembahyang di bilik je. Ambil pula hotel Movenpick contoh 50 meter kan, jenguk tu dah nampak dah pun sembahyang di surau bawah tu kan. Surau bawah tu boleh muat 10,000 orang kan. Sebab dia punya speaker direct daripada masjid. Mayang situ, jauh-jauh pergi Mekah, mayang di surau tu kan. Bukannya apa, kita sayang lah pasal Haji besar dah turun. Saya tengok dekat TV tu, macam ni orang tu sembahyang bawah tu kan. Dia manusia ni semua nak mudah hidupnya tu. Alah tu kita tengok orang beramai pergi Mekah, tapi banyak semayang sebelah burung merpati lagi banyak daripada semayang sebelah orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia betul orang betul kan? Maknanya dia nak senang. Dia pergi lewat-lewat, lambat-lambat, tunggu komat. Buat ramai macam duduk Malaysia. Mana boleh macam itu? Tambah kalau Jumaat, pukul 9 pagi kena pergi dah. Dia kata susah. Itulah ibadah. Dia kena sabar sikit. Macam apa, masuk raudah kan, sekarang okey lah pakai nusuk lah, pakai buki-buki. Dulu siku orang nak masuk gitu. Kita pula rendang-rendang orang Melayu kan, kadang harap Indonesia, Pakistan kan ni kan, kalau dapat masuk pula nak doa pula dia siku kita macam-macam. Sujud bangun-bangun gelap, rupa duduk dalam jumpa Pakistan dah jadi. Macam memang kena sabar lah tuan-tuan. Sabar macam-macam. Baik itu dalam satu hadis Nabi sebut, siapa-siapa pergi Madinah dan dia bersabar dengan suasana, cuaca, orang di Madinah,
dan dia mati di Madinah, dia berhak dapat syafaat aku di hari akhirat. Nabi jamin. Maksudnya bukan senang. Kalau haji tahun sudah, ialah suhu kalau Mekah dengan Madinah tinggi sikit, suhu dia lebih panas sikit. Kalau sejuk dia sampai ke tulang, angin dia tu sejuk semua, sejuk kering itu kan, ramai demam. Tapi ialah ini semua ibadah, nak kena sabar. Arab pula cuaca perangai, ada musim panas terik macam ni, kita suruh dia buka aircon. Tapi Arab tak pandai cakap, kita lah haji aircon ibadah dulu tak tahu. Tu ada geng-geng grup guru besar pengkin itu. Keluar dia geram tu. Arab ni musuh buka aircon, bagilah sejuk sikit, kita bayar mahal. Kuat sikit. Haji aircon. Tak faham. Firaun. Orang teruk. 16 dia bagi. Jangan. Kata tu tanya abang dia tu babah haram. Abu Jahal tak apa lagi, Firaun Mesir jauh. Jadi kena sabar, kena banyak sabar sikit. Ibadah ni memang kena banyak sabar. Tuan-tuan mari semayang di surau, tuan-tuan tahu tak, semayang di rumah lagi tenang. Tapi saya anak-anak kecil tak apa tenang juga lah. Macam tuan-tuan kan, banyak ada cucu okey lah, tapi orang cucu balik tak tenang juga kan. Rumah kebanyakannya lebih tenang. Kita boleh TV tutup, radio perlahan, yang dalam rumah pun diam, semayang. Okay, semua dengar cakap. Surau je lah tuan-tuan, macam mana kita nak kawal tu semua, kadang banyak gangguan. Bukan orang nak ganggu kita, keadaan tu kadang. Tengah semayang, mari orang tak tahu mana takbiratul ihram, sampai dengar tu surau Allah, kita ni baru mula ni, jauh lagi biarlah kita ni. Macam-macam lah dia punya baca, ngalah tak imam kan, tenggelam sama imam. Kita pula yang di sebelah tu, dia saya pula sebelah dia kan. Macam-macam gangguan, macam-macam. Ataupun kita tengah rukuk kan, nampak kuku kaki kawan sebelah. Oh hitam. Kok ireng. Hitam kuku lah. Dalam hati apa bini tak tolong potong. Khusyuk tak khusyuk. Banyak gangguan lah. Jadi kena sabar lah. Kena punya sabar. Kawan sebelah jari tu angkat bini tahiyat. Kita asal dia angkat. Banyak kali ya. Dah bagus sekali kan. Dah berlawan. Aku lagi laju. Selagi tu imam tak pergi salam. Jadi ibadah macam itulah tuan-tuan. Dia kena sabar sikit lah. Patutlah agama, walaupun kalau ikutkan semayang di rumah tu lebih healing, lebih tenang. Tapi agama ajar mari ke surau, mari ke masjid berjamaah lah maksudnya, supaya kita hidup bermasyarakat. Kenal siapa tu imam kita. Kenal JK jawatan kuasa surau, jangan tak kenal. Ni ada orang ada kematian ada apa baru percaya orang surau. Tu pun salah orang kadang tu. Kita tempat lain lah. Nampak orang tu janggut panjang sampai ke pusat. Imam tengok saya gad. Gad janggut ke pusat. Tak kenal imam mana satu. Tak, itu agama suruh bermasyarakat. Tak apalah, tu tajuk lain lah. Sebenarnya nak beritahunya sabar dalam beribadah. Ya. Sebab itu macam kami penceramah sekalipun, dulu situasi sebelum Covid dulu kalau nak ikutkan lagi syok berbanding sekarang. Dulu kalau ikut kemeriahan, maksud ni dari sudut saya lah, pemerhatian lah. Dulu kalau kuliah ni kalau ikut lebih meriah lagi berbanding selepas dia panggil BC tu before Covid lah, bukan before Christ, before Covid. Sekarang lepas Covid ni dia ada sikit penurunan sikit lah, walaupun nampak macam ramai tapi tak, pemerhatian saya nampak ada kurang sikit. Pasal sekarang ni ramai orang banyak menengok kamera dah sekarang ni. Dia menengok live Facebook. Tengok daripada rumah sampai menerak makan keripat, makan roti john tak habis tadi, dia menengok. Ustaz ni pandai betul balawak. Macam tu lah. Cubalah kemari surau semayang doa, lepas tu dengar ni. Tapi dia malas nak hadap tu, nak kena sabar duduk monyok, kena khusyuk, kena mulut kena berzikir-zikir kan. Jadi tak syok. Jadi orang memilih untuk itu. Tapi itulah cubaan, dugaan itu ya, sabar dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Yang ketiga, dalam Quran Allah menyebutkan orang beriman itu sabar yang ketiga adalah sabar dengan gangguan orang yang membenci kita. Al-mu'minu arba'atu a'da. Nabi sebut musuh orang beriman itu ada 4. Siapakah antara 4 itu? Orang kafir yang memusuhinya, orang munafik yang membencinya,
orang Islam yang dengki terhadapnya, dan syaitan yang sentiasa nak menghasutnya. 4 musuh orang beriman. Jadi kita mudah-mudahan tergolong orang beriman ni tak dapat tidak hidup tak pernah sunyi ya, daripada kunjungan, gangguan, kritikan, kebencian orang-orang lain. Sabar dengan gangguan orang benci kita. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sampai tahap Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai pujuk Nabi ya. Mau tak pujuk Nabi macam mana tuan-tuan? Bayangkanlah Nabi kita ni apa benda yang tak dikenakan, yang tak dituduh terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dituduh sebagai ahli sihir, Nabi kita dituduh gila seks, bini sampai 11 orang. Nabi dituduh pedofilia. Pedofilia ni orientasi seksual terhadap kanak-kanak ataupun orientasi seksual dia tak macam orang biasa. Maknanya dia pelik sikit lah, dia nafsu pada budak-budak. Tapi dah kahwin dengan Aisyah kan muda lagi masa tu. Dituduh pedofilia, dituduh Nabi ni gila kuasa. Tahu kan? Sebab Nabi kita kan Bani Hashim. Dia kalau dekat Mekah tu, di tanah Arab ni, antara tokoh-tokoh, antara suku-suku kaum yang memang elit-elit. Maaf ya, contoh puak tengku lah ni semua ni, macam tu nak bebas, tapi sama tak boleh tengku lah. Maknanya dia orang ini di kalangan suku Bani Makhzum. Siapa antara yang famous dalam suku Bani Makhzum? Abu Jahal pun kalau ikut itu bukan nama sebenar dia. Abu Jahal, dia sebenarnya nama dia, asal gelaran dia Abu Hakam, bapak cerdik. Dia golongan think tank, pemikir. Tapi sebab dia buat satu tindakan, orang cerdik tapi buat benda yang sangat bodoh, akhirnya jadilah Abu Jahal. Abu tu bapak, Jahal tu bodoh. Bapak lah bodoh macam tu. Jadi yang kedua Bani Hashim. Bani Hashim Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya Bani Umayyah, yang lepas tu membentuk empire Bani Umayyah yang sangat hebatlah, terkenal dalam sejarah. Tapi dalam banyak-banyak itu, Bani Hashim ni antara yang banyak terkedepan. Antaranya apa? Menguruskan muasasah. Jadi muasasah ni jadi pengurus, pelayan orang-orang yang datang buat haji. Bani Hashim keturunan Nabi. Yang jaga Kaabah keturunan Nabi. Nabi pun daripada keturunan. Jadi ramai orang benci ya. Ini gila kuasa namanya. Oh, jaga kota haji semua dia. Oh, jaga Kaabah dia. Jaga Masjidil Haram semua keturunan dia. Nabi pun dia juga. Lek lah, orang lain lah. Ni gila apa? Gila kuasa apa? Apa benda Nabi tak kena tuduh? Jadi kalau kita setakat akhir ni kena tuduhan sikit dua tu, lek lah. Nabi dah pernah kena dulu lagi. Kita buat kerja lebih sikit, orang tuju, nak jawatan dah tu. Wayang ini semua wayang. Kita tahu. Dia dah lama buat, kita yang lalai. Biasa tuan-tuan, kita buat benda baik, orang kata. Kita buat benda sebaliknya, tak nak buat lah. Tapi kalau terbuat, orang tuduh, tengok nama je orang surau, buat juga benda pelik. Jadi, kau mana pun kena. Dan Nabi dah menunjukkan contoh, Nabi dah lebih dulu kena. Dan sampai ke hari ini tuan-tuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sampai ke hari ini dalam tempoh 160 tahun, lebih daripada 60,000 buku-buku yang dihasilkan untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu para pemilik akaun Facebook, Instagram, apa media sosial, itulah senjata kita. Lawan balik orang hina Nabi kita ni senyap. Lawan balik. Orang kata Nabi kita yang tuduh ni, kita bagi dengan fakta, bagi balik. Itu tanda sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain pada menyambut maulud dan selawat wajib. Pasal tuan-tuan tahulah, Nabi kita dalam suasana hidup masyarakat ketika itu, orang mengutuk mengata banyak. Abu Jahal sampai satu tahap dia upah orang yang tukang dia panggil apa? Troll lah. Orang yang tukang nak menganjing, faham tak? Kan ada satu isu. Lepas tu isu tu orang lain akan buat benda tu bagi jadi viral. Dia panggil apa ya? Troll lah kok, cyber trooper ke apa macam tu lah. Tukang nak bagi benda tu jadi lagi hangat dalam grup WhatsApp, contohlah kalau sekarang kan. Nama orang parodi lebih kurang lah kan. Jadi orang tersebut nama dia An-Nadhr bin Al-Haris.
Dia ni penyair sastrawan terkenal orang Arab. Dia ni pandai buat ayat-ayat indah untuk memukau orang. Jadi dia dibayar oleh Abu Jahal untuk buat satu ayat ke lagu ke rap-rap apa kutuk Muhammad. Yang penting trending FYP number 1 dan dia mesti pecah panggung dia. Kau mesti buat. Dan memang Nabi kenal benda-benda itu semua. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah pujuk Nabi? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Muhammad, bersabarlah dengan apa yang dikatakan oleh mereka yang bencimu dan jauhkan dirimu dari mereka dengan cara baik. Tutup komen. Itu kat Al-Quran tu saya tambah. Surah Muzammil ayat 10. Kan sekarang kan macam tu. Kita letak cerita kita dan keluarga bercuti ke berjalan dekat ruangan komen tu. Penunggang agama. Dia kena tutup je lah komen tu tuan. Sebab benda-benda tu dia akan spark orang lain untuk turut sama menjadi dia kan admin. Nanti akan banyak tu followers lepas benda tu. Ni bahasa media sosial lah tuan-tuan, tak apalah. Jadi nak beritahunya, orang membenci di sekeliling kita ni benda tak dapat nak elak. Yang penting buatlah sebaiknya. Kami pun para penceramah, kita pun pendakwah sekalipun, kita buat apa yang termampu lah. Kadang kita jadi serba salah. Ceramah ada nyanyi-nyanyi sikit, dia kata banyak nyanyi, baik masuk pentasia ke apa tu, masuk kelawan mah lagi bagus. Kita ceramah ada pantun-pantun sikit, dia kata baik masuk Dewan Bahasa Pustaka. Kita ceramah cerita pasal kiamat, kiamat, kayak esok lah kiamat tu. Sekarang ni kau nak apa ni? Kami buat lawak, kata orang lagi bagus. Tak kena sebut, tak boleh nak buat. Orang kalau siapa boleh memuaskan hati semua orang, dia tu gila. Hanya orang gila saja yang semua puas hati dengan dia. Dia jalan tak berseluar, ada orang komplain. Yang komplain tu dituduh gila. Gila, dia memang gila. Oh ya ke? Jadi buat macam mana tuan, buat all the best, buat yang terbaik tu je lah. Siti Maryam tuan-tuan bagai contoh. Siti Maryam tuan-tuan, Siti Maryam kenal kakak ayam belakang rumah ni. Siti Maryam ni mak Nabi Isa lah. Kan, mak Nabi Isa. Kan dia mengandung dalam keadaan tak ada suami. Dia mengandung, suami tak ada. Tuan-tuan, apa perasaan dia nak jelaskan pada orang satu benda yang tak masuk di akal, sedang dia wanita solehah. Dia ni Siti Maryam kan keluarga Ali Imran. Dia ni perempuan rajin datang masjid, rajin beribadat. Dia beribadat ni maknanya idaman macam-macam buat menantu lah. Ni memang ya Allah, sejuk perut mengandung bagus lah menantu. Sekali mengandung, suami tak ada walimatul urus, tak ada kenduri apa, mana laki kau tiba kau mengandung. Oh, memang suara khabar muka depan. Memang heboh lah, benda-benda macam ni dia sedar. Penunggang agama, penunggang laki orang, dia jadi heboh betul. Tuan-tuan bayangkan apa perasaan Maryam ketika itu. Nak menjelaskan benda ni semua. Nak cerita orang takkan percaya. Sebab itu kalau kita lah, kalau hidup di zaman Maryam, agak-agak kita boleh percaya tak Maryam cakap. Ini sebab Quran, kita percaya. Zaman Quran belum turun lagi ni, kita boleh percaya tak Maryam tu, dalam perut dia itu adalah Allah punya kurniaan. Atau kita akan termasuk dalam kalangan netizen tu juga. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang nak menerima. Sampai tahap Maryam, Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, Allah Ta'ala sebut apa? Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Berkatalah Maryam ketika dia dah nak bersalin sangat, dia sandar dekat pokok kurma, dia kata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan aku menjadi manusia yang tak dikenang-kenang oleh orang. Surah Maryam ayat 23. Yang cakap ni ahli syurga tau. Yang cakap ni manusia solehah. Dia kata apa? Macam ni punya keadaan biar aku mati je lah. Maknanya apa? Begitu berat yang dia tanggung tu. Berat, fitnah. Nak pergi mana-mana orang pandang dengan kebencian, kejelekan semua ada. Kan? Sebab itu kita dalam hidup ni berdoa pada Allah. Semoga Allah bagi setiap ujian yang kita lalui ini, Allah bagi kemudahan.
Dan maknanya dalam ujian-ujian kena tu pun hati tu dia redha, dia sabar gitulah. Sebab itu dia doa apa? Doa yang simple, senang nak diamal. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, tetap teguhkan hati kami di atas jalan agamamu. Apa jadi pada kami sekalipun, kami tetap padamu ya Allah. Hati tak ada goyang-goyang, tak ada selipar hilang ke, harga barang naik ke, parking tak jumpa ke, nak beli tepung pelita habis, beraturnya panjang sampai tenaku habis, tak apa ya Allah, aku tetap jiwaku tak pernah goyang ya Allah. Itu je lah senang. Itu je lah senang doa pada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan kesabaran seorang yang beriman itu, tahap yang keempat disebut sabar dengan maksiat. Kenapa kena sebut sabar dengan maksiat? Sebab maksiat benda disukai nafsu. Bila nafsu suka tapi nak kena tahan dan lawan, jadi dia jadi sedikit berlawan. Dia berlawan lah. Benda hati nak tapi tak boleh. Cuma kena sabar. Tengok bini orang cantik pada bini sendiri, sabar. Tengok pembaca berita comel, pembaca berita tu comel, tengok berita tu sambil senyum. Dia rasa macam tengok dia. Bini tanya, abang apa seronok sangat tengok berita tu, tajuk banjir tau tak? Oh banjir? Oh banjir kan tajuk ni. Kan tajuk honeymoon tadi sikitlah. Oh ya banjir, teruk banjir kat mana banjirnya? Dan bukan orang sini lah ya. Suami-suami sini semua tak ada, semua tadarus semua saya tahu. Supaya kan kalau tak tadarus pun tidur terus tu je. Sebab itu dia kena tahan sikit lah. Macam contoh Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, Nabi Yusuf ni berhadap, kita tahulah Nabi Yusuf ni dia handsome. Tuan-tuan tahu kan apa masalah orang handsome? Apa masalah orang handsome? Orang handsome ni masalah dia terdedah dengan maksiat. Sebab dia tak payah cari, orang datang terekam kat dia. Macam yang tak handsome kan banyak kerja kena buat, kena mengorak, kena berbantul dulu, kena pick up line dulu. Payah, tu pun belum tentu orang nak. Banyak modal lah kena keluar. Kan betul-betul ting kan, cerita Firamli. Payah, belum tentu dia nak kat kita lagi, karena dia nak duit kita kan. Tapi orang handsome tak payah. Dia sanggup. Saya sanggup jadi nombor 2 tak apa, saya sanggup. Dia bukan pengalaman, orang cerita. Saya sanggup nak jadi, hidup saya didorong dengan hidayah dari Ustaz. Aduh, memang Lailatul Qadar lah. Aduh, memang jam lah. Jadi kena berdoa. Dan Allah cerita dalam Quran, Nabi Yusuf masa dia kena goda dengan ibu angkat dia, bapa angkat dia kan ketua polis. Jadi ialah bini dia, maknanya mak angkat pada Nabi Yusuf tu ada hati, pasal handsome kan. Dan Allah sebut dalam Quran surah Yusuf, wa hamma biha. Ketika mak angkat Yusuf itu nak menggoda Yusuf tajuk ada Yusuf kan, nak menggoda Yusuf. Allah sebut dalam Quran, Yusuf pun ada hati terhadap mak angkat dia, ada perasaan juga terhadap mak angkat dia. Arab Mesir pula tu lain. Pasal dia masyarakat ni Nur Syam, bini orang pun. Nabi Yusuf, Allah cerita dia Nabi tau, orang soleh, ada juga hati terhadap perempuan. Itu normal lah, sebagai lelaki normal. Tengok perempuan rasa cantik, cantik, itu biasa. Tapi kalau tengok penceramah, wah handsome, itu something wrong. Yang wah tu pula lelaki. Aduh, berapa kau makan ni? Aduh, kan? Jadi itu normal. Tapi Allah puji Nabi Yusuf, walau dia handsome, walau dia banyak peluang-peluang untuk dia nak buat tu lain clear, tapi dia memilih untuk mengelak diri dari maksiat. Maka semangat dan sikap yang samalah kita nak ambil, imsak, iaitu menahan diri daripada maksiat, juga insya-Allah kita akan terpelihara
Perempuan pun sama, pasal kita banyak kena kan, dia perempuan tak kena kan. Macam orang perempuan maksiat dia bukan dia maksiat apa sangat, dia biasa shopping tu kadang. Dia geram tengok handbag, padahal dia rumah ada 6 dah bag tu. Tapi dia tengok kawan bawa datang ke surau, cantik ni. Semayang pun tak khusyuk tengok bag tu. Dia tak boleh tahan. Jadi kita suami beriman tak boleh dia nak kita beli itu, payah tu. Jadi tak apalah kan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, dan dengan puasa ini mendidik kesabaran kita. Dan sebenarnya orang yang sabar ini pahala dia sebanyak mana orang yang sabar? Kalau kita semayang berjamaah pahala 27 kan. Tapi kalau kita bersabar pahalanya banyak mana? Allah sebut dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar itu pahalanya infinity. Pahalanya tidak pernah berpenghujung. Unlimited pula. Tak ada penghujung lah senangnya. Pahala memang tak tahulah, memang banyak sungguh Tuhan nak bagi kepada orang yang bersabar. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ini bermanfaat, dan juga terima kasih atas kesabaran tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk meneruskan berbaki hari kita dalam Ramadan ini, dan akhirnya kita jadi manusia yang bertakwa mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.